Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Ustaz Zuhairi dalam Belajar Kafah Online. Apa yang kita akan belajar? Jom tengok. Terus kita kepada Sirah tahun 3. Sebelum pada itu, kita tengok dulu apa dia yang akan kita belajar dalam Sirah tahun 3. Jika kita tengok kepada kurikulum Kafah 2.0, iaitu tahun ini, tahun 2020 ni, untuk tahun 1, 2 dan 3. Kita tengok apa yang ada dalam, kita tengok tajuk utama yang ada dalam buku teks Kafah yang baru. Kita pertama, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenabian. Dan yang ketiga, peranan Khadijah, peranan isteri Nabi. Itu sahaja. Tapi sub dia di dalam tu adalah pecahan-pecahan dia. Tengok. Kurikulum Kafah lama, yakni tahun lepas punya, tahun 2020. Apa tajuk dia? Apa tajuk utama dalam buku teks tahun 2020? Okey, yang pertama, perlantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Yang kedua, hijrah. Kemudian apa dia? Mukjizat. Kemudian apa dia? Peristiwa Isra. Ini tajuk utama. Jadinya untuk UPKK tahun 4, 5 dan 6, dia tidak akan keluar soalan tahun 32021. Jadinya tahun 4, 5 dan 6 masih lagi menggunakan kurikulum Kafah lama. Jadi pelajaran sirah untuk tahun 3 ini, Ustaz tidak akan menghuraikan secara detail untuk tajuk-tajuk yang ada dalam buku teks Kafah tahun 3 tahun 2020. Ustaz akan buat sepintas lalu sebagai nota untuk pelajar tahun 4 dan 5 mengulang semula pelajaran tahun 3. Nota ini sebagai panduan untuk tahun 4 dan 5 untuk UPKK nanti. Okey, nota ini Ustaz akan baca sepintas lalu sahaja. Okey, tengok pelajaran 1, iaitu pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Okey, sebelum tu ini gambaran peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Di mana kedudukan Gua Hira dari kota Mekah ke Gua Hira. Bagaimananya susahnya perjalanan Rasulullah. Okey, ini semua ni gambaran bukit yang berbatu. Okey, seterusnya peta Jabal Nur. Jabal Nur adalah di situ terletaknya Gua Hira. Okey, Masjidil Haram. Di sini rumah Rasulullah ketika itu. Ini yang biru ni jalan sekarang, zaman sekarang. Zaman Rasulullah dulu tak ada jalan-jalan ni. Guna gaya Rasulullah untuk berulang alik daripada Gua Hira ke Mekah. Tengok seterusnya peta ke Gua Hira. Tu dia berapa jauh dia, lebih kurang 11 kilometer Mekah ke Gua Hira. Okey, seterusnya peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Okey, semua ni boleh dapat dalam nota dekat bawah. Boleh download kat nota bawah. Jadinya Ustaz buat sepintas lalu sahaja ya. Ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan, apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Ini gambaran Gua Hira. Tu dia. Kecil sempit jalan masuk dia. Okey, seterusnya peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Boleh baca. Okey, dakwah di Mekah. Secara rahsia terbuka.
Rahsia 3 tahun, terbuka selama 10 tahun. Mula-mula Darul Arkam, terbuka Bukit Safa. Rahsia kepada siapa? Ahli keluarga dan sahabat terdekat. Semua kaum mendapat tantangan. Dakwah secara rahsia. Pertama memeluk Islam. Ni tajuk ni biasa keluar dalam peperiksaan. Siapakah wanita pertama memeluk Islam? Lelaki, kanak-kanak dan hamba siapa? Boleh tengok situ. Dakwah secara rahsia lagi. Dakwah secara terbuka. Gambar Bukit Safa. Ingat, Bukit Safa adalah tempat pertamanya dakwah secara terbuka. Itu dia. Itu keadaan rupa bentuk Bukit Safa. Sekarang ni tak nampak dah, dia terletak di dalam bangunan. Itu dia. Sekarang dah dia letak dikelilingi dengan cermin. Gambar Bukit Safa. Tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad. Tajuk seterusnya, ancaman semasa berdakwah. Apa dia? Boleh baca. Siksaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesan layanan buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh baca sendiri dekat nota. Kita tengok masuk pelajaran 2 itu hijrah. Peristiwa hijrah ke Habsyah dan Yasrib. Boleh baca. Hijrah ke Habsyah kali kedua. Okey, ini adalah peta gambaran bagaimana hijrah ke Habsyah. Di mana terletaknya Habsyah? Mekah. Di situ terletak di Habsyah, di Ethiopia. Ini gambaran hijrah kali pertama. Itu yang hijau, hijrah kali kedua. Okey, jarak Mekah ke Habsyah 1423 km. Jauhnya. Okey, layanan Raja Habsyah. Siapakah Raja Habsyah? Ingat, nama Raja Habsyah ialah Najasyi. Hijrah ke Madinah ataupun Yasrib. Yasrib adalah nama lama bagi Madinah. Erti hijrah. Boleh baca. Tarikh berlaku. Ini penting kena ingat belakang ni. Okey, peta hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Kita tengok tu. Okey, Mekah,
Madinah. Gua Sur. Ingat, Nabi berhijrah dia tidak terus ke Madinah. Nabi patah balik dulu ke belakang. Nabi bersembunyi di Gua Sur. Kemudian barulah Nabi apa dia? Berhijrah melalui apa dia? Pesisiran pantai bersama Saidina Abu Bakar. Okey, jarak Mekah ke Gua Sur 14 kilometer. Kemudian jarak Mekah ke Madinah 440 kilometer. Gambar Gua Sur. Ini video, kalau tengok video boleh. Ada orang menyebab Boleh cari dalam tidak terus YouTube. mereka kembali. Okey, terus hijrah ke Yasrib lagi. Ini selawat Tola al-Badru alaina. عفت الماضي من إمام Boleh cari dalam المرسلين YouTube. Kalau ada kelas ni, Ustaz tunjuk dah. Okey, peristiwa persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar. Muhajirin, siapa Muhajirin? Orang Islam yang berhijrah dari mana? Mekah ke Madinah. Ansar, penduduk asal Madinah. Dia ada dua golongan, Aus dan Khazraj. Itu dia. Penting tu. Terus okey, perjalanan ketiga, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian mukjizat. Apa dia? Bahasa istilah. Perbezaan mukjizat dengan sihir. Ini kisah Firaun. Boleh cari dalam YouTube. Okey, mukjizat Al-Quran. Ingat, mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar sekali bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, peringkat penurunan Al-Quran. Dua peringkat. Boleh tengok situ. Peringkat pertama, Lauhul Mahfuz, dan terus ke Baitul Izzah, iaitu langit pertama ataupun langit dunia secara sekaligus. Kita tengok peringkat kedua, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur melalui malaikat Jibril alaihi salam selama 23 tahun, yakni 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Okey, hikmah penurunan Al-Quran. Seterusnya, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, keluar air dari cerah jari jemari, terbelah bulan di langit, melambatkan matahari terbenam, Isra dan Mi'raj. Ini gambaran peta peristiwa bulan terbelah di langit. Mekah, Bukit Qubis, Qan'an. Di mana terletak Qan'an?
Situ. Pelajaran keempat ini pelajaran yang terakhir dalam sirah tahun 3. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pengertian dia. Isra' apa dia? Mi'raj apa dia? Tujuan. Okey, semua ni boleh dapatkan dalam nota dekat bawah ya. Okey, perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Dari Mekah ke Yathrib, yakni Madinah. Kemudian terus ke Pergunungan Sinai. Kemudian Nabi singgah di Baitul Laham, yakni tempat Nabi Isa dilahirkan. Kemudian barulah Nabi diisrakan ke langit di Masjidil Aqsa. Jarak Isra' dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ialah 2080 kilometer. Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, Baitul Maqdis, bersama malaikat Jibril menaiki Buraq. Langit pertama Nabi jumpa Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim, terus ke Sidratul Muntaha dan Mustawa. Nabi diperlihatkan keadaan Baitul Ma'mur. Ini tujuan Nabi Isra' iaitu apa dia? Mengambil kefarduan solat. Ingat pada mulanya 50 waktu. Kemudian dikurangkan sehingga 5 waktu sampailah sekarang. Okey, tamat. Alhamdulillah. Okey, kurikulum ataupun pelajaran untuk setahun. Tu tadi tajuk tahun 3 untuk setahun kita dapat habiskan dalam masa lebih kurang 15 minit. Tahniah kepada yang dapat menonton sehingga habis video tu. Okey. Lepas tu jangan lupa untuk memuat turun ataupun download nota yang ada dekat bawah tu. Ustaz ada bagi link dekat bawah tu. Okey. Dan juga Ustaz ada sediakan soalan yang berkaitan dengan tahun 3. Soalan ini agak mencabar sikit dalam bentuk tulisan Jawi sebanyak 50 soalan. Okey, 50 soalan tu kira gabungan untuk setahun punya pelajaran. Tu dia. Menggunakan Google Form. Tu dia. Amat sesuai untuk pelajaran tahun 4, 5 dan 6 tahun ni yang ingin mengambil peperiksaan UPKK nanti. Okey dia. Semoga semua pelajar berjaya dengan cemerlang. InsyaAllah jumpa lagi di video akan datang. Okey, sebelum tu jika video ini bermanfaat sebagai tanda sokongan, mohon subscribe, like dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.